بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pengajian kita yang telah kita tinggalkan pada bulan Februari yang lalu, dan insya-Allah pada malam ini saya akan menghabiskan Suratun Nazi'at, di mana ada dua lagi ayat, iaitulah dua ayat yang terakhir daripada Suratun Nazi'at. Dan insya-Allah bulan hadapan kita masuk surah yang baru, iaitulah surah Abasa. Kita habiskan dua ayat yang terakhir daripada Suratun Nazi'at. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim. Ayat 45 dan 46, di mana pada ayat yang ke-45 Allah berfirman yang mafhumnya, tugasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah memberi amaran
kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat itu. Kita sambung ayat 45. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita di antara tugas besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberi inzar, warning, peringatan kepada manusia. Itulah sekira-kira yang boleh kita faham di dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya yang selalu kita dengar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir al-ayah. Wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, bergeraklah, bertemulah manusia, fa'anzir, lalu berilah amaran dan peringatan. Allah tidak sebut qum fa'allim, bangunlah pergi mengajar. Tak. Sebab memberi amaran lebih besar daripada mengajar dan mendidik. Mendidik, mengajar ni peringkat awal. Dah degil sangat tak nak pakai topeng, 1000 lah. Kan? Saya nak kuliah tak payahlah pakai. Amaran lah. Kan, dikeluarkan amaran. Mula-mula beritahu, mula 1 Ogos wajib pakai topeng. Tempat-tempat sesak. Lepas tu tak pakai, 1000. Mahal ni muka kita, harga 1000. Kita pula jenis new normal ni memang kadang-kadang terlupa. Dah 1/2 kilo berjalan dah nak pergi restoran, teringat domoi tak pakai, topeng tak ambil, patah pula balik ke kereta. Pasal apa? Takut 1000. Mencari pasal berapa kotak rokok boleh beli tu? 1000. Oi, jangan cari pasal. New normal, kita terpaksa biasakan. Walaupun kes-kes dah tinggal 2 digit, sikit-sikit lah ditawar apa semua. Hak siva gangga habis dah. Kubang pasu apa hijau dah tak ada dah, alhamdulillah. Dan tadi Menteri Datuk Seri Ismail Sabri pun sebut yang disanglang apa semua ni besok akan ditarik balik temko mereka. Tak ada dah, roadblock habis clear dah, alhamdulillah. Tinggal hak tawar masin tu lah sikit, hak dibaling tu lah hak sikit-sikit Allah uji kita. Tapi kes tak banyak dah, alhamdulillah. Mudah-mudahan hilang Covid ni daripada bumi Malaysia khasnya dan dunia amnya, amin ya rabbal alamin. Kita terpaksa begitu. Mula-mula didik, lepas tu warning. Maka warning lebih besar daripada memberitahu. Allah perintahkan Nabi fa'anzir. Bukan sekadar Rasulullah itu seorang murabbi, tetapi dia munzir, seorang pemberi amaran.
atau tuan-tuan muslimin muslimat boleh baca di pangkal ayat 213 Al-Baqarah, pangkal ayat. Ayat tu panjang, saya baca pangkal dia. Kanan nasu ummatan wahidah faba'athallahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirin. Al-ayat. Pangkal ayat 213 Al-Baqarah. Allah Ta'ala beritahu, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia ni, kata Allah, asalnya ummatan wahidah, umat yang berpegang dengan ajaran yang benar. Start daripada Nabi Adam alaihi salam, masuk saja zaman Nabi Nuh, dia mula menyeleweng. Tu Allah beritahu, asal manusia ni ummatan wahidah, umat yang satu, umat yang berpegang dengan ajaran tauhid. Dia masuk fasa Nabi Nuh, dia mula pahat berhala macam-macam. Maka apa kata Allah? Faba'athallahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirin. Maka kami bangkitkan untuk mereka nabiin, nabi-nabi. Ada yang jadi rasul. Setiap nabi tak semestinya rasul. Setiap rasul adalah nabi. Apa tujuan nabi rasul ni? Allah beritahu, mubashshirina wa munzirin, sebagai pemberi khabar gembira. Kamu buat baik, ni dia balasan dia, syurga. Allahu Akbar. Kamu buat kebaikan, Allah akan bagi kamu balasan pahala. Kamu jangan bimbang, nanti Allah masukkan kamu ke dalam syurga yang kekal abadi selama-lamanya. Syarat kamu buat baik, taat pada aku, taat pada Rasul, ikut Islam aku, insya-Allah kamu selamat di dunia akhirat. Itu mubashirin, pemberi khabar gembira. Dan aku utus Nabi Rasul wa munzirin, untuk beri amaran kepada manusia. Kamu jangan langgar hak ketentuan Allah. Allah kata haram, haramlah. Kamu tak boleh usik. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa, Al-Baqarah juzuk 2, barang siapa yang melanggar hududallah, had batasan Allah. Ayat tu cerita cerai, at-talaqu marratan. Ayat tu cerita cerai, bukan bab hudud. Tapi nak sebut makna hudud tu, mufrad dia had, jamak dia hudud, iaitulah batasan yang Allah letak. Wa may yatahadda hududallah, siapa yang langkah, siapa yang langgar batasan had yang Allah dah letak. Kalau bendang dia ada batas dia, ni kawan ni punya, ni kawan ni punya. Hang cross, dia cangkui kepala. Jangan buat silap, traktor masuk pula tuan tu, pi ambil padi kawan tu, jawab dia, dia cangkui kepala. Melayu bab tu dia laju, jangan cari pasal.
Bab-bab macam tu cukup cekap gitu. Tuan-tuan muslimin muslimat, bila kata had Allah, hudud Allah, batasan-batasan yang Allah letak, ini nama dia haram, kamu jangan buat. Kamu buat dosa besar. Kamu bertaubat, aku ampun. Kamu tak bertaubat, aku bakar dalam neraka. Wal'iyadzabillah. Had ni nama dia makruh. Kamu buat, aku tak suka. Walau aku tak marah, tapi aku tak suka. Makruh. Benda-benda yang makruh, aku tak suka, tapi tak ada lah dosanya. Cuma aku tak suka, tu aja. Kalau boleh tinggal. Benda makruh. Dah nama pun makruh daripada kalimah karhun. Karhun makna benci. Benda yang Allah benci, nama-nama dia karhun, makruh. Dah kalau boleh kamu jangan buatlah, aku tak suka. Makruh dalam solat, makruh dalam ibadah, makruh dalam makan minum. Ini belajarlah. Ada benda batas aku, nama dia sunat. Kamu buat, aku syok. Bila kamu buat benda sunat, aku suka. Hadis kudusi tu panjang, tapi nak cerita, Allah cukup cinta kasih bila kita buat amalan sunat. Allah suka. Solat sunat ke apalah, amalan sunat lah, memang Allah cukup suka. Nah, buat hak sunat, kamu tak buat, aku tak marah. Cuma kamu tak dapat pahala. Ni batasan-batasan yang Allah letak, yang Nabi beri warning. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam Rasul-Rasul bertugas memberi amaran nak selamatkan manusia. Marilah kita berada dalam rahmat dan kasih sayang. Tetap di sana. Adanya manusia-manusia yang akan menentang risalah para rasul. Ini benda yang jadi sunnah peraturan. Setiap benda baik mesti ada penentang. Setiap benda baik tak semudah untuk kita beritahu, mungkin mudah, tapi nak laksana dia cukup payah. Sebab penentang kepada kebenaran daripada kutub utara sampai kutub selatan duk ada. Tengok contoh. Wanada Fir'auni fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tahti wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun amman hadza alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Saya ambil dua ayat mudah. Surah Az-Zukhruf, Hamim Az-Zukhruf, ayat 51, 52. Kita nak tengok contoh-contoh penentangan. Allahu Akbar. Yang contoh ni Allah bawa turun ke Nabi. Az-Zukhruf turun di Makkah, surah Makkiyah. Maka Allah beritahu Nabi, dan benda yang Allah beritahu ke Nabi ni, hak tu Nabi kena. Tengok ayat. Wa nada fir'aunu
fi qaumihi. 51 Az-Zukhruf surah 43. Selepas Asy-Syura Allah beritahu, dan Fir'aun menyeru. Tengok ya, wanada, Allah sebut dengan nada, maknanya satu seruan, maknanya di hadapan rakyatnya yang ramai. Qaumihi, dia menyeru kepada kaumnya, bukan kata pembesar dia, kaum dia. Qala ya qaumi, lalu dia berkata, wahai kaumku, alaysa li mulku Misra. Tengoklah ciri sifat manusia paling sombong atas muka bumi Allah. Tengok bagaimana Allah sebut dalam dua ayat ni, 51 dan 52. Sekejap lagi kita tengok 52. Tuan-tuan muslimin muslimat, boleh lihatlah sifat orang sombong. Pertama kata Fir'aun, alaysa li mulku Misra. Tidakkah negara Mesir ini aku punya? Tuan-tuan tengok, dia boleh kata alaysa li mulku Misra. Sebab itu cerita negara Mesir, sebab itu kita tabik ke Mesir. Kenapa? Selain daripada Makkah, selain Madinah, antara negara yang Allah sebut dalam Quran ialah Mesir. Kalau tuan-tuan kaji Al-Quran, dalam Al-Quran ada 14 ayat yang berkait dengan Mesir. Sama ada Allah sebut seketui Mesir tu, seperti contoh ayat kita baca tadi, alaysa li mulku Misra, mim sad ra. Allah sebut seketui Mesir. Atau Allah sebut fil ardi, Allah sebut bumi, tetapi ditafsirkan dengan Mesir. Maka kalau kita kira congak, jumlah dia 14 ayat. Sama ada kalimah Mesir tu seketui atau mafhum ayat tu cerita Mesir. Tu hebat dia. Allahu Akbar. Hebatnya Mesir sampai disebut di dalam Al-Quran. Subhanallah. Baik, tuan-tuan tengok ciri orang sombong. Dia rasa semua milik dia. Orang yang beriman, bertakwa, dia rasa apa? Hanyalah pinjaman daripada Allah. Tuan, Allah bagi pinjam ni, kesihatan ni, Allah bagi pinjam tak? Ya. Kita boleh dabik dada ke kata kita sihat sampai mati? Arwah isteri saya sakit 28 Jun, attack sedah 31 Julai habis. Sebulan 3 hari admitted hospital di Sungai Petani. Elok sihat, mai Allah bagi. Sebulan 3 hari habis. Cuma bersyukur hari yang baik, hari Jumaat,
hari yang baik 10 Zulhijjah. Ayat tu syukur sangat. Allah ambil dalam keadaan tersenyum, cantik berseri wajah. Alhamdulillah, yang tu saya syukur sangat. Keluarga syukur sangat. Cuma nak sebut kesihatan. Allah bagi pinjam tak? Ya. Kita tahu tak bila kita nak sakit? Tak tahu. Kita boleh dabik dada ke? Tak. Allahu Akbar. Orang beriman dan bertakwa tahu, dengan sihat yang Allah pinjam ni, dia akan buat amalan sehabis mungkin, sebab dia pegang apa Nabi sebut, ightanim khamsan qabla khams. Ightanim khamsin qabla khams. Rebutlah 5 sebelum 5, antaranya sihat, sebelum saqamika, sebelum kau sakit. Orang beriman bertakwa tahu, nikmat harta wang ringgit hanyalah pinjaman. Allah bagi pinjam ya, kereta ke, walaupun bank kita bayar, moneterium nak sambung lah, apalah terpulang lah. Ceritanya Allah yang bagi pinjam. Rumah Allah bagi pinjam. Apa Allah tak boleh buat rumah kita terbakar? Na'udzubillahi min zalik. Apa Allah tak boleh buat kereta kita rosak? Orang beriman dia fikir halus sampai situ. Tapi orang sombong macam Fir'aun, jangan kata benda tu, negeri Mesir tu pun dia mengaku dia punya. Ya Allah, ya Tuhan. Alaysa li mulku Misr. Walhal ke diri dia, saya tanya dia ke buat bulu hidung dia? Saya tanyalah dia, sehalus bulu hidung ni, kita ke yang proses bulu hidung ni? Bila kita sedut oksigen, habuk-habuk tersangkut dekat bulu hidung, maka jadilah tai, nama dia tai hidung. Bila korek tu sedap meleleh ayat liok, pak mentua lalu tak nampak. Tarik telinga kita pun di tempat yang ada bulu, dia begitu. Dalam telinga kita ada bulu, so tarik telinga akan tumbuh di situ. Itu telinga sihat, sebab dia sangkut benda kotor situ. Tuan-tuan muslimin muslimat, itulah yang Allah tanya dalam surah At-Tur ayat 30 lebih. Tuan-tuan cek surah At-Tur, Allah tanya, tersandar kita nak jawab. Apa kata Allah? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ayat 30 lebih. Tuan-tuan buka surah At-Tur juzuk 27. Tuan-tuan tengok ayat tu, ayat 30 lebih. Muhasabah, kita tadabur, kita termenung, kita fikir balik. Apa kata Allah? Am khuliqu min ghairi syai'. Adakah kamu jadi begitu aja, tak ada benih ayah, tak ada benih mak, kamu jadi begitu? Kita bukan Nabi Adam Hawa. Tiba-tiba coy ada kat Seberang Jaya ni, dan tu risau kok ada. Atau kata Allah, am humul khaliqun, adakah kamu
Yang mencipta diri kamu sendiri. Allahu Akbar. Tersandar kita. Kamukah yang susun anggota tubuh kamu? Allah tanya. Kamukah yang tumbuhkan rambut di kepala? Kamukah yang suar, yang membentuk surah, yang membentuk anggota tubuh? Mata punya cantik, hidung lubang hidungnya, mulut giginya. Gigi pula patah, tahu aja dia tumbuh balik. Siapa suruh dia tumbuh tu? Allah. Tak nampak lagi Allah. Gigi pula dia tumbuh. Sampai dia tumbuh, dia naik tu level dengan gigi sebelah, dia berhenti. Tak ada kata dia naik syekh, dia terus mampu kita. Jadi Dracula jawab dia. Sampai member sebelah, dia stop. Siapa suruh berhenti? Allah. Am humul khaliqun, kamukah yang cipta diri kamu? Allah tanya. Tak ada seorang pun komplain. Lidah dia satu rasa aja. Tak adalah dengar kes. Yang ada kes COVID adalah tiap-tiap hari. Tak adalah masuk surat khabar seorang lelaki mengadu kepada PBB WHO sebab lidah dia satu rasa aja pahit. Manis tak ada, tawar tak ada, masin tak ada. Tak ada Berapa bilion penduduk bumi manusia ni? Allah cipta sekeping lidah, walisanan wasyafatain, sekeping lidah, dua ulas bibir, semua sama pahit, manis, tawar, masin, tolak tawar dibaling. Satu kluster. Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai hari ini saintis bingung memikirkan bagaimana mata melihat. Walaupun mereka boleh keluar teori, kanta cembung lah, objek terbalik lah, macam-macam. Kan saya kalau ikut mata, tuan-tuan terbalik sekarang ni. Kalau ikut teori mata, tuan-tuan sedang terbalik. Mata saya melihat tuan-tuan terbalik. Tapi kenapa saya tengok elok? Sebab otak tolong betulkan. Mata terbalik, dia tengok macam tu. Dia hantar isyarat ke otak, otak pun balas balik isyarat. Tu yang saya tengok tuan-tuan duduk elok. Tak ada lagi lah hak lenanya pasal pakai topeng. Pakai topeng lagi senang lena. Nampak khusyuk, pun lena dah. Hampirlah saintis pening. Macam mana gegendang vibrate. Dia vibrate, dia hantar isyarat. Kita pun faham, punya laju. Saya sebut makan, split of second, makan. Faham dah hak ni? Tak payah kata makan. Sampai ke belakang duk fikir makan dekat 15 minit. Apa makan? Telefon polis segera. Tanjung Rambutan tu tempat dia makan. Punya laju. Allahu Akbar. Agung dan haibatnya Allah. Sampai Allah tanya, hampa buat diri hampa sendiri ke? Siapa yang macam mana datang perasaan mengantuk tengah malam nak tidur? Saintis kaji jadi bingung. Saintis hanya boleh kata gelombang itu, gelombang alfa, gelombang delta. Tapi hakikat sebenar saintis buntu. Kerana Allah maha gagah, maha perkasa. Tiba-tiba si sombong ini, alaisa li mulku Misra, tidakkah kamu tengok Mesir ni aku punya?
Apa Firaun punya apa ha? Nak cerita sombong. Orang sombong macam tu. Dia rasa duit dia punya semua. Sampai tak ada keinginan nak tolong fakir miskin, nak tolong orang susah. Sebab dia kira dia punya. Tu perangai sombong. Orang beriman bertakwa, dia tahu duit dia ada hak orang lain. Namanya zakat, namanya sedekah. Dia tahu. Tapi si sombong tak. Sambung ayat 51 Az-Zukhruf. Wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Dan tidakkah kamu lihat sungai-sungai mengalir di bawah kekuasaan aku, di bawah tapak kaki aku. Sungai Nil tu mengalir bawah istana dia, punya hebat teknologi dia. Afala tubsirun, kamu tak tengok-kah? Sampai Allah sebut ayat 52, tu paling dahsyat sekali. Am ana khairun amman hadzal ladzi huwa mahinun wala yakadu yubin. Oh, tu habis. Kata Firaun, am ana khairun, adakah aku yang lebih baik? Siapa baik sekarang ni? Dia suruh rakyat dia fikir. Siapa baik, siapa hebat? Am ana, adakah aku yang membina tamadun di Mesir ini? Mesir ni aku punya. Sungai Nil mengalir bawah istana aku. Am ana khairun, adakah aku atau si lelaki ni? Dia tunjuk Musa. Dia kata apa kepada rakyat dia tentang Nabi Musa? Amman hadzal ladzi huwa mahinun. Huwa, dia tu, lelaki huwa, dia tu mahinun, hina dina. Apa yang dia boleh bagi ke kamu? Musa tu tak ada apa, arat tongkat ke dia aja, gembala kambing aja. Apa yang dia boleh bagi? Aku lebih baikkah? Atau dia ni yang ucapan dia pula tak ketahuan arah? Kata Firaun. Tuan-tuan, surah Az-Zukhruf turun di mana? Makkah. Bila ayat ni turun, 5 minit lagi, arahan kuliah maghrib tamat sebelum masuk waktu Isyak. Dia bunyi sekejap lagi, stop. Kedah pun serupa. Kami kuliah di Kedah pun sama. PKPP. Cuma lajak sikit seminit dua tu, itu adat lah. Baik. Turun di Makkah. Sebab Nabi kena lagu tu. Tuan-tuan muslimin muslimat, tengok ayat 41 Al-Furqan. Wa idza ra'auka in yattakhidhunaka illa huzwa ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula. Dan setiap kali mereka melihat engkau wahai Muhammad, maka mereka menjadikan engkau sebagai orang yang diperolok-olokkan. Mereka tengok Nabi ya, mereka gelak, mereka hina, mereka pelekeh. Sama Nabi Musa kena. Tu kita cerita baru Nabi Musa, belum Nabi-Nabi lain, Ibrahim dan sebagainya. Kita nak sebut apa? Akan ada orang
yang menyahut seruan peringatan para rasul dan akan ada orang yang menentangnya. Baik itu Nabi kata apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah man ya'ba? Qala sallallahu alaihi wasallam, wa man atani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Saya tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dan juga ayat penghabis bulan depan. Tak dan. Tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kulli ummati, kullu ummati, setiap umat aku, yadkhulunal jannah, semua umat aku akan masuk syurga. Semua nak masuk syurga. Illa man abah, kecuali sesiapa yang enggan. Punyalah teruk. Orang nak masuk syurga, dia tak nak. Lalu sahabat hairan, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa dia yang enggan tu? Siapa dia yang Nabi kata enggan masuk syurga ni? Nabi kata, wa man atani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku, Nabi kata, siapa yang patuh kepada aku, maka dia dakhalal jannah. Wa man atani dakhalal jannah. Siapa yang taat pada aku, syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang mendurhakai aku, sesungguhnya dia enggan. Allah. Maka orang yang durhakakan Allah dan Rasul, sesungguhnya merekalah golongan yang enggan ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tiada jalan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kesimpulan ayat 45 surah An-Nazi'at pada malam ini ialah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sebagai pemberi amaran di samping pemberi khabar gembira. Dua-dua kita pegang. Cuma dalam ayat ni Allah beritahu munzir, seorang pemberi amaran. Maka sudah tentulah apa yang Nabi beri amaran itu adalah perkara-perkara yang membawa manusia ke dalam kecelakaan, ke dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Nabi sampaikan berita khabar gembira itu adalah membawa manusia kepada syurga yang kekal abadi selama-lamanya. InsyaAllah kita jumpa bulan hadapan, dan saya cuba habiskan ayat terakhir, dan kemudian insyaAllah kalau ada masa kita berpindah ke surah yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon hadiahkan suratul Fatihah untuk arwah istri saya almarhumah Ruhi Nuraini binti Baharin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.